menjadi pembahas terakhir dalam ucapan terima kasih ke atas titah ucapan Sri Paduka Baginda. Oleh kerana kesuntukan masa, jadi saya akan menjurus terus kepada ucapan saya dalam bentuk soalan. 4 soalan untuk Perdana Menteri. Yang pertama, rancangan tempatan banjir Sungai Pinang. Saya minta Perdana Menteri menyatakan secara tepat bilakah peruntukan bagi fasa kedua rancangan tempatan banjir Sungai Pinang, Jelutung, Pulau Pinang sebanyak 150 juta ringgit itu yang terkandung dalam rancangan Malaysia ke-9 tetapi telah ditunda ke rancangan Malaysia ke-10 itu akan ditunai dan dilaksanakan. Fasa kedua rancangan tersebut untuk rekod Dewan Rakyat ni telah tergendala selama 15 tahun sejak tahun 1999. Soalan kedua tentang perumahan prima. Saya minta Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan menjelaskan tentang skim perumahan prima sebanyak 20,000 unit di Pulau Pinang seperti mana yang diumumkan pada tahun 2013, di manakah lokasi, jadual pembangunan serta status permajuan yang terkini. Soalan ketiga mengenai infrastruktur jambatan kedua ataupun jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Saya minta Perdana Menteri menjelaskan tentang projek infrastruktur di persimpangan Jalan Bayan Lepas dan juga Jalan Permatang Damar Laut yang menghala ke Teluk Kumbar yang bertujuan untuk mengatasi kesesakan jalan raya sesudah pembukaan jambatan kedua Pulau Pinang itu. Saya minta supaya diberikan jadual pembangunan serta status permajuan yang terkini. Yang keempat, Penang Port. Saya minta Perdana Menteri menjelaskan tentang terma komersial yang lengkap tentang kontrak penswastaan dan juga pemindahan kuasa pengurusan Penang Port Sendirian Berhad PPSB kepada pihak ketiga yang melibatkan Kerajaan Persekutuan PPSB dan juga Seaport Terminal Johor Sendirian Berhad milikkan Syed Mokhtar Al-Bukhari. Soalan seterusnya adalah berkenaan dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Soalan saya yang pertama bagi kementerian tersebut tentang surat sokongan kebenaran merancang pembangunan. Saya minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan kenapa SKMM di wilayah utara masih mewajibkan Telekom Malaysia sebagai agensi tunggal bagi menyemak dan juga mengesahkan plan serta mengeluarkan surat sokongan bagi semua permohonan pembangunan sebelum ianya boleh dipanjangkan ke pusat setempat ataupun OSC bagi tujuan kebenaran merancang pembangunan di peringkat PBT. Saya mahu juga dinyatakan ketetapan SKMM mengenai perkara ini. Ini adalah sebabkan saya rasa SKMM sebagai regulator telah sendiri terpesong daripada apa-apa provision yang terdapat dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, di mana terdapat 2 ketetapan SKMM iaitu pada 3 hari bulan Jun 2008 SKMM telah dilantik oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada ketika itu KPKT sebagai agensi teknikal dalam jawatan kuasa OSC selaras dengan keputusan mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNKT yang ke-60. Dan yang keduanya, ketetapan yang kedua ialah KPKT pada ketika itu telah mengeluarkan perkeliling kepada pihak berkuasa negeri PBN dan juga pihak berkuasa tempatan PBT bertajuk menambah baikkan pelaksanaan pusat setempat yang bertarikh 2 hari bulan September 2008 yang mengandungi makluman berkenaan perlantikan tersebut. Jadi saya jurus kepada soalan yang berikut mengenai kementerian yang sama. Saya juga minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan apakah tindakan dan penalti yang bakal diambil ke atas Telekom Malaysia dan Time Telekom yang telah secara memaksa para pemaju untuk memberi sumbangan kewangan yang tertentu secara covert sebelum rangkaian telekomunikasi talian tetap dipasang di kawasan-kawasan pembangunan. Bukankah perlakuan ini bercanggah dengan ketetapan SKM yang bertarikh 22 Jun 2009? Soalan saya yang berikut mengenai Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Saya minta menteri yang berkenaan menyatakan apakah penalti yang telah diambil ke atas semua pihak berkuasa tempatan PBT termasuk
kedua-dua Majlis Perbandaran di Pulau Pinang, MPPP dan juga MPSB yang telah gagal mematuhi piawaian 108 hari bagi kebenaran merancang dan piawaian 37 hari bagi kebenaran bangunan yang telah pun ditetapkan oleh Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNKT. Saya mahu juga jawapan menteri itu menyatakan sama ada kelonggaran syarat telah pun diberi kepada PBP yang berkenaan. Soalan saya yang terakhir sekali, Datuk Speaker, ialah mengenai charge dan fee dalam simpanan Air Asia. Sementara kita menunggu pembukaan rasmi KLIA 2 pada 2 hari bulan Mei, saya ingin mengundang Menteri Kewangan untuk memberi statistik yang tentang tunggakan kutipan charge penumpang serta fee pentadbiran yang Air Asia telah kutip tapi masih terhutang kepada kerajaan menerusi Malaysia Airport Berhad sejak bermulanya perkhidmatan di LCCT Sepang sehingga masa kini. Dengan itu saya akhiri dengan doa semoga semua penumpang di pesawat MH370 akan pulang ke tanah air dengan selamatnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Muhammad. Alih-alih Muhammad.